Muka surat berapa tu? 27. 27. Okey, terima kasih. Okay. Baik. So boleh mulalah Fatin dengan siapa ni? Fatin dengan dalam ni. Siapa? Dengan Syazwan. Syazwani, ya, Fatin dengan Syazwani. Okay, Fatin dengan Syazwani. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kita start pasal 27, kita start dengan nombor 2 sebab scan tu terbalik. Sekali balik. Okey, yang mana? Yang ni ke? Tu nombor 1. Okey. Tajuk dia, baca tajuk dia sekali ya. Tajuk dia Jazaul Hasanati wa Sayyati. Wasayyi'at. Lepas tu teks dia, Terjemahan dia, Jazaul Hasanat. Jazau maksudnya balasan, hasanah maksudnya baik, wa sayyi'at dan buruk. Okay. Balasan baik dan buruk. Balasan baik dan buruk. Tapi yang lebih tepat, hasanat ni makna kebaikan. Benda-benda yang baik, amalan-amalan baik. Dan kita kalau lihat dia ada alif ta tu kan. Jama' lah tu, artinya ni banyak perkara-perkara kebaikan lah. Itu juga wasayyi'at, sayyid, buruk ataupun yang jahat. Sayyi'at, perkara-perkara yang tidak baik lah. Nah, tafadhali. An Abi Abbas Ibtillah bin Abdul Muttalib. Itu daripada An Abi Abbas Ibtillah bin Abbasi bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu an-Nabi an Abi Abbas tu daripada apa saudara Nabi lah cakap gitu. Okay, daripada bapa saudara Nabi. Nama lagi sekali, nama penuh dia siapa? Kalau ikut dalam teks tu, An Ibni Abbas, An Abi Abbas, Abi Al-Abbas kan? An Abi Al-Abbas, kemudian tengok teks yang asal sekejap. An Abi Al-Abbas, Abdullah Ibni Abbas. Oh, ada dua. Abdullah Ibni Abbas. Tinggal kat situ. An Abi Al-Abbas, Abdullah Ibni Abbas. Ada satu lagi, Al-Abbas. Betul kan? Betul Ustaz. Abdullah Ibni Al-Abbas. Kemudian baru Ibni Abdul Muttalib. Betul Betul. Okey, baik. Okey, kemudian? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Tima yarwi an rabbihi. Tima tu maksud dia mengenai ataupun memberitahu. An rabbihi maksud dia sesungguhnya maksudnya an rabbihi tabarakallah wa ta'ala qala, mengenai ataupun memberitahu sesungguhnya Allah, macam mana nak cakap? Okey. An ni bukan sesungguhnya. Kalau yang sesungguhnya yang anna tu alif nun. Anna. Okey. Balik semula. An Abi Al-Abbas, diriwayatkan dari Abi Al-Abbas, Abdullah Ibni Al-Abbas Ibni Abdul Muttalib. Okey, yang pertama kita lihat dulu nama ni. Siapa yang meriwayatkan hadis ni? Nama panjang ni yang mana satu? Nama dia ataupun orang dia? Abi Al-Abbas, Abdullah, yang mana nama dia?
Ini cara kita nak mengenal nama ulama-ulama kita ataupun orang-orang Arab ni, dia nama dia panjang, tapi yang mana satu nama dia ada nama dan dia ada gelaran dia. Okay, yang mana nama dia? Abi Al-Abbas ataupun Abdullah? Ataupun kesemua ni nama dia? Abi Al-Abbas. Abi Al-Abbas nama dia. Abdullah? Gelaran dia. Gelaran dia, terbalik. Terbalik. Dia Abi Al-Abbas ni gelaran dia. Kalau kita perasan orang Arab tadi banyak panggilan Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu ataupun Abi, dia samalah. Abu ataupun Abi. Jadi mana-mana yang menggunakan Abu ataupun Abi, dia bukan nama betul dia. Ini dipanggil sebagai kunyatun. Kunyatuhu. Kunyah ni gelaran yang menggunakan Abu ataupun Abi lah. Abu ataupun kalau orang perempuan digunakan gelaran Ummu lah kan, banyak Ummu Salamah. Ummu Salamah. Itu bukan nama dia betul nama betul dia selepas itu. Yang ni adalah nama sebenar dia. Abdullah atau Abdullah. Jadi orang Arab ni nama dia, kalau kita perhati nama dia sama je, Abdullah, Muhammad, Ali, itu je nama dia kan. Dia tak ada Siti Abdullah, Nur Abdullah, dia tak ada. Jadi macam mana dia nak bezakan antara seorang dengan seorang yang lain? Dia menggunakan ni, kunyah. Salah satunya dia menggunakan kunyah. Jadi seorang tu boleh disebut dengan Abu ataupun Ummu apa-apalah. Yang di bahagian belakang ni terpulang. Dia nak gunakan apa terpulang. Kadang-kadang yang biasanya dia akan gunakan nama anak dia. Jadi contoh Abi Al-Abbas, mungkin dia mempunyai anak nama Al-Abbas. Ataupun dia boleh guna Abi apa-apa. Walaupun dia belum ada anak lagi, boleh digunakan Abi Durian ke, Abi apa-apa ke terpulang. Itu cara orang dululah untuk dia menggelarkan kawan-kawan dia. Dia menggunakan yang kita panggil sebagai kunyah. Itu yang pertama. So Abi Al-Abbas kunyah dia, gelaran dia. Alhamdulillah ismuhu Al-Abbas, kuasa ayah dia lah kan. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Ibn Abdul Muttalib ni kita tahulah jatuh satu Nabi. Al-Abbas ni bapa saudara Nabi. Jadi Abu Bakar ni Nabi. Abu Bakar. Abdullah. Naam. Abdullah ibn Abbas lah ni. Abdullah ibn Abbas. Kemudian kalau kita perhati seterusnya dia ada di belakang tu radhiyallahu anhuma. Selalunya kalau kita guna radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu ni untuk siapa? So siapa-siapa saja kan, orang tertentu saja yang kita gunakan. Radhiyallahu anhu. Orang tertentu. Yalah, siapa dia? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi, betul. Jadi biasanya radhiyallahu anhu ni merujuk pada sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi yang bukan sahabat Nabi selalunya tidak digunakan radhiyallahu anhu lah, kita gunakan gelaran yang lain untuk membezakan antara sahabat Nabi dengan yang bukan sahabat Nabi. Jadi kalau kita lihat di sini radhiyallahu anhuma, artinya ada berapa orang sahabat Nabi dalam riwayat hadis ataupun dalam senarai nama? Siapa dia? Abdullah, satu lagi Abbas, betul. Jadi dalam kes ni kedua-duanya ni Abdullah ibn Abbas. Walaupun yang meriwayatkan ni seorang Abdullah sahaja, tapi disebabkan dalam senarai nama tu ada dia dan ayah dia yang juga sahabat, maka digunakan gelaran radhiyallahu anhu. Kadang-kadang dia guna Nabi ni, anak saudara Nabi ni ataupun sepupu Nabi ni ibnu. Kadang-kadang dia gunakan gelaran lain selain daripada Abdullah ibn Abbas ni dipanggil dengan nama Ibnu Al-Abbas. Jadi kalau diguna Ibnu Al-Abbas, ini pun merujuk kepada Abdullah lah. Abdullah dan Abbas ni bapa dia kan. Bapa dia Abbas. Artinya walaupun satu nama, tapi dia ada dua orang dan juga bapa dia. Maka gelaran dia kita akan gunakan radhiyallahu anhuma juga lah. Jadi next time kalau jumpa radhiyallahu anhuma, kita tahu dia mesti anak dengan ayah dia sebenarnya yang merupakan sahabat. Nah, ani Nabi, daripada Nabi, diriwayatkan daripada Nabi yang fima yarwi an rabbihi. Jadi terjemah pada apa ni? Pada apa yang dia riwayat tentang Tuhannya ya. Okay. Terjemahannya pada ni artinya pada perkara pada apa yang dia riwayatkan dari Tuhannya. Ini istilah yang frasa yang kita ada ni, fima yarwi an rabbihi, ini artinya dia meriwayatkan dari Allah.
Artinya Nabi, dia sebut hadis ni, dia dapat makna hadis tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia sampaikan melalui perkataan dia sendiri. Konten dia daripada Allah, dia dapat melalui ilham dan sebagainya, dan dia sampaikan balik kepada umat dia menggunakan perkataan dia sendiri. Kalau hadis yang biasa, kita tak jumpa perkara ni, perkataan ni. Ini boleh gariskan ataupun buat kurungan ke. Ini kalau kita jumpa hadis yang ada istilah begini, fima yarwi an rabbihi, ini merujuk kepada hadis yang dipanggil sebagai hadis kursi. Biasa dengar kan? Hadis kursi. Ini hadis kursi lah. Bila ada sebut begitu saja kita tahu ni adalah hadis kursi. Artinya yang belakang ni semuanya dia macam firman Allah lah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Nabi sampaikan semuanya kataan dia. Okey, baik, seterusnya. Qala innallaha kataba al-hasanati wal sa'iat wa sayyi'at. Ya tu ada syaddah, kita baca sayyi'at. Summa bayyana zalika. Maksudnya sesungguhnya Allah menulis atau mencatat kebaikan dan keburukan. Summa bayyana, summa maksudnya kemudian, bayyana zalika di antara itu. Ni tak betul. Ni bukan di antara. Kalau di antara, perkataan dia baina. Beza sedikit saja. Baina. Ni baru kita kata di antara. Tapi yang ni bayyana ada syaddah. Ini maknanya menerangkan. Jadi kemudian dia menerangkan perkara itu. Yang ni tukar. Dan dia menerangkan perkara itu. Artinya Nabi menerangkanlah apa yang dimaksudkan dengan Tuhan menulis ataupun mencatat kebaikan dan keburukan tadi. Tidak bilang Allah. Surah berapa tadi? 47? 27. 27. Baik. Kemudian kemudian dia menerangkan, Nabi menerangkan perkara itu. Semua. Summa bayyana zalika faman humma bihasanati falam ya'malaha. Maksud dia faman dan sesiapa berniat berbuat kebaikan, maka melakukannya. Tidak tertinggal kata. Dan tidak melakukannya. Maka tidak. Betul. Maka tidak. Lepas tu katabahallahu lahu ibdahu hasanati kalimati. Kamilah. Tidak melakukannya, Allah menulis untuknya menulis di sisinya kebaikan yang mulia. Kamilah tu yang mulia. Kebaikan yang bukan kebaikan yang mulia. Yang ni tak betul. Kebaikan penuh. Kamilah ni sempurna. Bukan Kamilah bermakna sempurna, bukan mulia. Baik. Summa bayyana dzalika. Kemudian dia menerangkan yang perkara yang disebutkan tadi tu. Apa maksud dia? Faman hamma, barang siapa ataupun sesiapa yang berniat, ada intention untuk buat satu kebaikan. Jadi berbuat baik di sini merujuk kepada satu perkara kebaikan. Falam ya'malha, dan dia tidak melakukannya. Tidak berniat nak buat baik tapi dia tidak melakukan perkara itu. Apa yang Allah akan ganjari dia? Katabaha. Allah kataba. Allah akan menulis, mencatat. Catatan. Ini merujuk kepada hasanah tadi. Merujuk kepada kebaikan. Artinya Allah akan mencatat kebaikan itu. Walaupun dia tak buat. Allah akan mencatatkan kebaikan itu lahu. Bagi orang tadi. Lahu. For him. Him ni merujuk kepada orang yang berniat tadilah. For him. Indahu, di sisinya, di sisi Allah. Hasanatan kamilatan. Satu kebaikan yang lengkap. Satu kebaikan di sini mana reward dia lah. So walaupun dia tak buat tapi dia dah ada intention, still Allah bagi dia reward yang penuh juga macam dia buat benda tu.
Okay, boleh ya. So betulkan sikit. Baik. So next. Fa in huwa humma biha fa'amilaha katabahallahu lahu ibdahu asyarul hasanah. Dan jika dia berniat melakukannya, Allah menulis di sisinya 10 kebaikan. Ni ada tertinggal 10 sikit. kali ganda. 10 kali ganda. Okey, ni ada tertinggal sikit. Dan jika betul, in huwa dia hamma berniat melakukannya, boleh tak apa. Fa ni tertinggal. Fa amilaha. Jika dia berniat tu maknanya berniat untuk buat baik tadi. Fa amilaha, dan fa ni boleh terjemah dengan dan lah, tak semestinya terjemah dengan maka boleh. Maka boleh juga. Maka dia melakukannya. Artinya jika dia melakukannya, ni ada tertinggal perkataan tak? Saya rasa macam ada tertinggal perkataan. Fa'in, ya betul. Fa'in huwa hamma biha, ni tertinggal perkataan ni. Tertinggal ya, baik. Tambah. Fa'in huwa hamma biha, artinya apabila dia berniat untuk melakukan perkara tadilah, hasanah tadi. Ha tu merujuk kepada hasanah. Fa'amilaha, maka dia lakukan perkara itu. Katabahallah, macam tadi juga lah, Allah akan menulis untuknya, ataupun Allah menulis perkara itu, kebaikan itu. Lahu, untuk orang tadi, fahim, indahu, di sisi Allah, Allah 10 rewards, 10 ganda, 10 kebaikan lah. Jadi bila kita buat, Allah akan ganjari dengan 10 kali ganda pahalanya. Tak cukup 10, apa lagi? Sab'in marati sifi. Di'fin. Bad ya. Sabi'i mi'ati di'fin. Di'fin tu ganda. 700 kali ganda. 700 kali ganda. Lepas tu illa asifin kasirah, sehingga gandaan yang banyak. Nah, jadi Tuhan boleh beri 10 ila sabi'i mi'ati, sehinggalah 700 ganda. Ila, sehinggalah ad'af dad ya, gandaan-gandaan yang banyak. Ad'af jamak lah, jamak li kalimah di'fin. Jadi terpulanglah, Allah nak bagi 10 tu, Allah nak bagi 700 tu, Allah nak bagi berganda-ganda, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmatnya. Satu. Wa man humma bisa'iati falam ya'mallaha katabahallahu lahu ibadahu hasanah kamilah. Maksudnya, dan sesiapa berniat kepada kejahatan, maka tidak melakukannya, Allah menulis di sisinya kebaikan yang sempurna. Yang sempurna. Okay. Waman hamma, kita baca hamma bukan humma. Waman hamma bi sayyi'atin. Barang siapa yang ada intention untuk buat sayyi'ah. Lawan pada hasanah tadi kan. Satu benda jahat, satu kejahatan. Jadi bukan kejahatan secara umumnya, ni makna satu. Dia ada satu. Selalunya kalau perkataan tu ada ta marbutah, sayyi'ah. Kalau tadi hasanah, dia ada makna satu. Barang siapa yang ada niat untuk buat satu kejahatan, maka dan dia tidak kan, lam ya'malha, dia tak buat benda itu, Allah akan katabah, menulis perkara itu. Perkara yang dia tak buat tadi kan, benda jahat yang dia tak buat itu, Allah akan menulis untuk dia di sisinya satu pahala penuh. So even though dia tak buat jahat, walaupun dia ada niat, tapi Tuhan beri dia pahala disebabkan dia meninggalkan apa yang dia nak buat jahat tadi. Nah. Fa'in huwa humma biha, dan jika dia berniat melakukannya, fa'amilaha katabahallahu lahu sya'i'atan wahidatan, maka Allah akan menulis satu kejahatan untuknya. Ya, betul. Fa in huwa hamma, dan jika dia berniat
melakukan melakukan jahat tadi, fa'amilaha, dan dia buat benda jahat itu, kata bahallah, Allah akan tulis perkara itu untuknya sebagai satu kejahatan. Jadi kalau dia buat jahat satu-satulah, tapi kalau dia buat baik tadi Tuhan beri 10 kan. Menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, rawahu Rawahu Bukhari, riwayat Bukhari. Rawahul Bukhari. Jadi terjemahan selalu kita terjemah riwayat Al-Bukhari, tapi terjemahan yang tepat dia rawa ni meriwayatkan. Rawa tu fi'il tu. Rawa meriwayatkan, asalnya yang ni fi'il dia. Ya rawa. Rawa. Siapa yang meriwayatkan? Al-Bukhari. Di situ merujuk kepada hadis inilah. Ini terjemahan yang sepatutnya kita terjemah Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut. Bukan setakat riwayatnya. Tapi bolehlah untuk dipahami, tak apa. Baik. Sahih. Seterusnya Bagi yang saya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayat daripada Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala iza ahaballah, apabila Allah mencintai, Ustaz dengar ke? dengar. Al-abda, seorang hamba, nada, maka dia menyeru, Jibril, maka dia menyeru Jibril, Inna Allah, sesungguhnya Allah, yuhibbu fulanan, mencintai fulan ni dia lebih kepada menyeru lebih kepada menggambarkan seseorang lelaki. Fa'ahbibhi, maka cintailah ia. Betul. Maka cintailah dia. An Abi Hurairah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah. Ini pun sama ya. Abi Hurairah ni kunyah yang kita belajar tadi. Kunyah. Nama dia siapa? Kena cek lah. Dalam huraian dia, siapa nama sebenar Abu Hurairah itu. Gelaran dia. An Abi, anin Nabi, daripada Nabi, qala, Nabi berkata, Iza ahabballahul abda, apabila Allah sukakan ataupun sayangkan seorang hamba, ini fi'il dia, fa'il dia, maf'ul bih dia. Jika Allah sukakan seorang hamba, apa yang Allah lakukan? Nada Jibril, maka Allah memanggil Jibril, malaikat Jibril, dan Allah berkata kepada malaikat Jibril, Innallaha yuhibbu fulanan. Dikatakan pada malaikat Jibril, Allah sayang dengan orang tadi. Fulan tadi seseorang lah. Merujuk kepada seseorang. Kalau laki-laki kita kata fulan. Kalau perempuan kita kata fulanah. Tambahlah ta marbutah. Bahasa Melayu pun kata si fulan kan. Fulan lah tu. Fulan wa fulanah. Maknanya merujuk kepada seseorang yang kita tak sebut nama dia. Yuhibbu fulanan. Apabila dia sesungguhnya Allah suka orang itu, maka ahbibhu, maka sukalah dengannya, maka sayangilah dia. Maka Allah perintahkan Jibril untuk menyayangi hamba tadi. So apa yang Jibril lakukan selepas itu? Fayuhibbuhu Jibril, lalu Jibril mencintainya. Fayunaddi Jibril, kemudian Jibril fi ahli sama. Tertinggal. Jibril buat apa?
fi ahli sama, menyeru penghuni langit. Menyeru tu yang ni. Maka Jibril menyeru Menyeru. menyeru ke Jibril Yunadi, menyeru kepada ahli langit ataupun penduduk-penduduk langit kan, betul kan, penduduk-penduduk langit. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun suka ataupun suka dengan orang tersebut, disebabkan Allah dah suka maka Jibril pun suka. Kemudian Yunadi Jibril, kemudian Jibril menyeru memanggil, boleh kita kata Yunadi, nada Yunadi fi ahli sama, pada ahli-ahli ataupun penduduk langit yang lain lah, iaitu para malaikat yang lain. Apa kata Jibril? Innallaha yuhibbu fulanan. Sesungguhnya Allah mencintai fulan. Fa'ahibbuhu, maka cintailah ia oleh kalian. Maka cintailah ia dulu. Maka cintailah ia. Setakat tu dulu. Maka cintailah ia oleh kalian. Maka cintailah ia. Okay, oleh kamu maka cintailah ia. Oleh kamu tu terjemahan orang lama tu. Oleh kamu. Maka kamu semua cintailah dia lah Mana wow ni kamu semua lah. Maka kamu semua cintailah orang tadi, fulan tadi. Okey, betul. Fayuhibbuhu ahlus sama. Lalu penghuni langit mencintainya. Betul. Lalu penghuni langit pun mencintai. Kemudian yudha'u lahu al-qabul fil ard. Diberikan padanya penerimaan di bumi. Kemudian diberikan, diletakkan, di mana asalnya diletakkan. Diletakkan ataupun diberikan untuknya penerimaan di atas muka bumi. Artinya manusia pun sukalah dengan orang tu. Bila orang dah suka, malaikat dah suka, malaikat-malaikat yang lain pun dah sayang, insya-Allah manusia pun akan menerima orang tadi dengan baik. Okey, rawahu al-Bukhari. Al-Bukhari juga. Rawahu Al-Bukhari. Baik. Yang pengajaran tu ada dia punya terjemahan dia. Pengajaran yang ni sebelah dia tu. Oh, ada Ustaz. Ada. Okey, tak apa, baca je lah. Saya tunjuk terus skrin saya. Okey. Yang lain boleh catat lah makna dia. Al-hassu ala yang atas tu. Ma yurshidu ilaihi al-hadis. Apakah yang hadis ingin sampaikan? Jangan terjemah apakah dia apa sahaja. Apa? Sebab dia bukan dalam soalan kan. Apa yang hadis dan sampaikan ataupun panduan lah. Apa panduan yang hadis tu akan nak berikan. Apa panduan yang kita boleh belajar daripada hadis. Yurshidu, panduan, memberi panduan. Nombor 1, al-hassu ala fi'lil khair. Al-hassu ni dorongan ala fi'li khair, dorongan melakukan kebaikan. Ya, betul. Dorongan melakukan kebaikan. Ala tu bolehlah kita terjemah untuk lah. Hassu ala ni bahasa lah ni. Kita kata hassu ala maknanya dorongan untuk buat ni, melakukan kebaikan. Sahih. Hadis tersebut mendorong kita melakukan kebaikan. Nombor 2, al-Islamu dini as-samahata wal rahmah. Maksudnya al-Islamu dini, Islam agama, as-samahata toleransi, wal rahmah dan rahmah, kasih sayang. Betul.
Al-Islamu dinu, kita baca dinu kerana dia adalah khabar. Al-Islamu mubtada, dinu khabar, so khabar kena marfu' baris depannya. Dinu as-samahati war-rahmah, agama toleransi dan juga kasih sayang. Agama kemaafan pun boleh juga terjemah perkataan samahah, toleransi dan kemaafan. Nah, Nombor 3, al-ikhlasu an-niyatillah fil a'mal. Maksudnya ikhlas, an-niyah, niyatillah maksudnya niat kepada Allah, fi a'mal pada pekerjaan. ya. Ikhlasun niyah. Jangan baca al-ikhlas lagi kerana dia dah bergabung. Mudhaf ilaih, tak boleh ada al lagi. Ikhlasun niyah, ikhlas mengikhlaskan niat lillahi untuk Allah ataupun kerana Allah fi al-a'mal, dalam apa-apa pekerjaan ataupun amalan. Okay. Seterusnya al-bu'du an irtikab al-ma'asi wa an kulli amalin yuqdibullahu ta'ala. Maksudnya al-bu'du menjauhkan an dari irtikab melakukan al-ma'asi maksiat, wa an kulli amalin dan juga setiap perbuatan yuqdibullahu ta'ala yang Allah tidak menyukai. Okay. Ni kena betulkan sedikit. Yang belakang ni dia bukan yuqdibullahu, salah. Yang betul yuqdibullaha. Dia bukannya yang Allah tak suka, tapi yang menyebabkan Allah tak suka. Lain makna dia. Kalau yang Allah tak suka, kita baca yaghdabu. Yaghdabu, ni marah ataupun tak sukalah, kita kata yaghdabu. Jadi kalau Allah marah, betul lah kita baca yaghdabullahu, sebab Allah itu adalah fa'il dia bagi depan. Tapi dalam ayat kita di bawah ni bukan lagi yaghdabu, dia dah bertukar. Ni yang kita belajar hari tu dalam pelajaran fi'il mazid yang kita tambah huruf tu kan. Dan kita belajar fa'ala, kemudian kita tukar dia kepada af'ala. Kan, fa'ala, ghadiba, marah. Kita tukar kepada aghdaba, betul. Jadi dia bertukar makna dia menjadi menyebabkan marah. So di sini adalah yughdibu ni adalah, maaf yang bawah ni, yughdibu ni adalah daripada perkataan aghdaba. Artinya menyebabkan Allah marah. Betul kan ya? Fa al-bu'du an irtikab. Tapi untuk bila kita baca, kita akan sambunglah bacaan ni. Kita baca anirtikab. Al-bu'du anirtikabil ma'asi. Jauhkan diri dari menjauhi dari melakukan. Irtikab bermakna melakukan. Al-ma'asi jamak li kalimah maksiyah. Maksiyah mufrad wal ma'asi jamak. Wa'an, dan juga dari kulli amalin, setiap perbuatan, setiap amalan, yughdibu, adanya menyebabkan Allah marah, menyebabkan Allah Ta'ala murka. Seterusnya at-taqarabu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bitta'ati wal ibadah, dengan taat, wal ibadah dan beribadah, sababul qabul fil ard, menyebabkan qabul, penerimaan, fil ard, di syurga. Bukan. Di bumi. Di bumi. At-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bita'at, dengan melakukan ketaatan, wal ibadat, baca panjang kerana dia jamak, wal ibadat, dan juga dengan melakukan ibadat-ibadat. Sababul qabul adalah ataupun merupakan sebab untuk penerimaan.
penerimaan manusia lah ni. Fil ardi, di atas muka bumi. Seterusnya al-fawzu, kejayaan, bihubbillahi ta'ala, dikasihi Allah Ta'ala, dikasihi Allah, tarikun, jalan, ila sa'adati, kebahagiaan, ad-dunya wal akhirah, dunia dan di akhirat. Maksudnya kejayaan al-fawzu bi hubbillah ataupun berjaya mendapat. Ini makna mendapat. Al-fawzu bi berjaya mendapatkan cinta Allah ataupun kasih Allah merupakan tarik satu jalan. Jadi berjaya mendapat cinta Allah itu merupakan jalan kepada kebahagiaan. Merupakan jalan kebahagiaan dunia wa al-akhirah. Dan terakhir murafaqatu, Sambung dulu, baca dulu. murafaqatu ahli sama ghayah kulli mu'min. Murafaqah bermakna boleh terjemah bersama-sama. Bersama-sama. Bersama ataupun mendapat kebersamaan bersama dengan ahli syurga. Ghayah adalah tujuan, kulli mu'min, setiap mu'min. ahli syurga yang terjemah. Kalau kan ni ahli sama, ahli penduduk malaikat tadilah. Penduduk malaikat. Jadi boleh terjemah dengan makna mendapat apa nama tadi, persetujuan, kasih sayang orang ahli langit tadi merupakan tujuan ataupun matlamat setiap orang mukmin. Murafaqah. Baik. Okey, ada soalan untuk teks kita? Hal hunaka soal? Yang lain ada soalan? Tak ada Okey, tak ada. Okay, boleh kita na'mal at-tadribat. Ada yang nak tunjuk ke? Wani dengan Fatin? Ada Ustaz. Okey, kalau ada, saya lepaskan skrin ke? Saya serahkan skrin ya. Tapi saya tak boleh nak tulis lah. Jawab nak betulkan. Kalau ada, tak apa. Boleh, nanti kan boleh WhatsApp juga pada dalam grupnya. Yang ni bacakan aja. Okey. Jadi saya tuliskan. Nombor 1. Nombor 1 kat mana? Tadribat tu. Oh ya, kat bawah. Okey. Satu, ahlul sama'i hum al-malaikah. Maksudnya Ustaz. Ya. Ahlu sama. Di syurga. Bukan, sama tadi bukan syurga tadi. Sama tu adalah Langit. Langit. Ialah malaikat. Sahih atau tak? Sahih. Sahih. Dalam teks tak ada lah ya, tapi huraian dia ahlu sama tu penduduk malaikat. Kita baca naqra'u ahlu sama'i hum, betul kita baca hum, tapi disebabkan selepas itu ada alif lam, maka kita sambungkan dia dan kita baca humul yang kita pandai. Ahlu sama'i humul, kan kita baca Quran tu wa ulaika humul muflihun kan, disebabkan dia ada al, selepas tu kita sambung. Sahih. Man yuhibbuhu Allahu yuhibbuhu ahlul sama. Siapa yang Allah cintai,
ataupun kasih ahli langit macam tu je dia. Siapa yang Allah cintai dia, okey, di situ betul. Siapa Allah cinta dia, apa akan berlaku pada orang yang Allah cinta dia? Yuhibbuhu ahli sama. Siapa yang cinta dia? Disertai juga oleh ahli langit. Ya betul. Ahlus sama pun akan cinta dengannya. Cintai oleh Sahih. ahlus sama. Naam, sahih. Sebab yang kuatlah insya-Allah kan. Naam, sahih. Nombor 3, al-qabulu fil ardi laisa min min ati husni Al-iman. al-iman. Maknanya al-qabulu ni penerimaan di bumi laisa tidak min dari alamati tu tanda-tanda husnul iman. Tanda-tanda iman macam tu. Iman yang Iman hasan, husn. baik. Baik, betul. Antara tanda-tanda baiknya iman orang tu lah. Al-qabul, penerimaannya di atas muka bumi bukanlah dari tanda-tanda bahawa iman orang tu baik. Kotor. Fakar lah ya, kalau ikut hadis tadi, itu maknanya Allah dah sayang dia lah. Okey. So, khata'. Okey, kaifa nusahih. Mana kita betulkan ayat dia? Lepas tu la qabbalu fil ardi min amalan alamat husnil iman. So, nak letakkan apa kat depan? La. Okay, kalau kita letak la, kita dah ada dua negative words kat sini. Tidak. Kan? Jadi dah tak betul lah tu. Tidak diterima di atas muka bumi bukanlah. Nak kata tidak diterima, mana nak kata tu? Tak diterima di atas muka bumi bukannya daripada tafsir makna dia kan. So, kita buat lain. Jangan gunakan la kat sini. Kita cuma betulkan. Buang Laisa. Buang Laisa. Laisa. Al-qabulu fil ardi min, terus saja. So acceptance in the world is among the sign of good iman. Buang je Laisa tu kan. Laisa tu not that. Allahu ya'lamu man sayyafalahu insanu min hasanatin wa sayyati. Allah tahu apa yang insan lakukan. Min sama ada baik ataupun buruk, baik dan buruk. Ya, sama ada baik ataupun buruk. Allahu ya'lamu, Allah tahu ma apa yaf'alu, buat, lakukan. Sa tu akan. Jadi Allah tahu apa yang manusia, insan akan lakukannya. Sa yaf'alu al-insan. Jadi apa yang manusia akan lakukan sama ada dari perkara kebaikan ataupun perkara kejahatan. Jadi ini merujuk kepada qadar Allah lah, ilmu Allah. Allah dah tahu dah apa yang kita akan lakukan kat dunia ni. Sebab tu apa yang kita lakukan dah tercatat dah. Sebab itu semua termasuk di dalam ilmu Allah terhadap apa yang kita akan lakukan. So sahih. Nah, sahih. Nombor 2, yudha'ifullahu al-hasanati illa sab'i mi'ati sifi Ding'afin. Dot. difin. Ding'afin. Fakat.
Maksud dia yudha'ifu tu melemahkan Ustaz. Oh, okey. Ini bukan melemahkan. Walaupun kata dasar dia dot ain fa daripada perkataan lemah. Dot ain fa lemah, betul. Di'afun. Tapi dia ada makna kedua. Di'afun ataupun maaf, di'afun lemah, makna yang lain ganda. Ganda-gandaan. Jadi di sini kita ambil makna yang kedua iaitu menggandakan. Allah menggandakan kebaikan atas Bukan atas, ila. Until. sehingga 700 kelemahan. Bukan, ini yang tadi yang saya kata makna yang kedua tu. Ganda. Ganda, ya betul. 700 ganda. Tahu Fakat sahaja. sahaja. Jadi Allah menggantikan kebaikan itu sehinggalah 700 kali ganda sahaja. Kotak. Kalau itu hadis, sehingga berapa? Tabi'uni hati. Yang banyak kafir. Ila ada lagi kan? Ila Afil kasirah. ila ada'afin kathiratin. Okay, so kalimah di'fun itu ada dua makna ya. Satu di'fun da'if yang kita tahu tu lemah. Di'fun. Satu lagi adalah gandaan. Naam. Okay, yang seterusnya. Nombor 1, ma jaza'u minhum ma bifi'li hasanati walam yaf'alha. Maksud dia, ma apa balasan minhum. Okay, sebelum tu sekejap ya. Tadi perkataan rujuk balik perkataan di'fun tadi. Kalau nak kata lemah bukan di'fun. Tulisan sama. Yang ni ya. Kalau kita kata lemah, baca dia da'fun. Jadi kena lihat juga pada baris dia. Da'fun, ni baru makna lemah. Tapi kalau dia baca di'fun, ni makna dia gandaan. Ini ya, beza dia. Okay. Baik, terusnya. Apa balasan sesiapa yang berniat Betul. melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya. Ya betul. Mana jaza? Apa balasan dia? Ataupun apa yang reward yang dia akan dapat? Jawapannya dekat faman humma bihasanati falam ya'malha katabahallahu lahu ibadahu hasanatin kamilah. Kita boleh ambil jawapan ringkas, kita ambil daripada Katabahallahu. Boleh ya. Katabah Allah. Boleh. Seperti yang dalam hadis tadi. Katabahallahu lahu hasanatan kamilah ya. Kamilah. Boleh. Katabahallahu lahu hasanatan kamilah. Atau kalau kita nak terus ambil daripada soalan, boleh juga. Ma jaza'u, ambil daripada sini kita kata jaza'u, ataupun yang ringkas tu kita kata jaza'u jaza'uhu, balasannya hasanah kamilah. Itu pun boleh jugalah jawapan ringkas. Kita boleh guna jaza'uhu, balasan untuknya. Ataupun ambil semula seperti dalam hadis tadi. Nah. So, nombor 2, bima
ya'murullahu subhanahu wa ta'ala Jibril wa ahli as-sama'i lau ahabba abdu min Ibadihi. dengan bimaza tu dengan apa? Ya'marullah tu Ya'muru, amar, menyuruh. fi'il amar, selalu kita kata fi'il amar. Al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf. Apa tu? Amar. Perintah? Perintah, betul. So, soalan dia apa dengan apa ataupun apa yang Allah perintah. Okay, apa yang Allah minta kepada Jibril dan penduduk langit jika Allah sukakan seseorang hamba itu. Betul. Jika lau tu kalau lah. Lau jika dia suka satu hamba dari hamba-hambanya. So apa yang Allah perintahkan? Allahu Ta'ala sekejap. Okey, boleh. Allah Ta'ala Allah Ta'ala fulan kalau dalam teks yang innallahu yuhibbullahu fulan fa akhibuhu wa ahlul sama summa yuta'u lahu qawluhu fi ard. itu kalau dalam hadis ya, tapi kalau kita lihat dalam hadis tu dia menggunakan fi'il amar. Fi'il amar kan, fi'il amar sebab itu dalam bentuk ucapan dia kan, kata-kata. Maka di sini kita tak nak guna fi'il amar, kita nak tukar sedikit. Jadi bimaza, apa yang Tuhan perintahkan? Jawapan yang kita boleh ambil daripada sini. Daripada perkataan ni. Clue dia dekat di sini, tapi tak boleh nak salin lah, nak kena tukar kepada fi'il mudhari'. Okay, tukar kepada fi'il mudhari'. Jadi jawapan ni bentuk dia begini. Bimaza amarallah kan. So kita boleh ulang balik dari depan tu. Amarallahu amara Allahu bi. Apa yang Allah perintahkan tadi? Cinta kan? Ataupun sayang. Agar mereka sayang. So kita boleh tambahkan bi'an. Salin dulu ya, saya terang sekali lagi. Bi'an yuhibbuhu. Bi'an yuhibbuhu. Amarallah. Boleh sambunglah. Amarallahu Jibril wa ahla sama. Jadi apa yang Tuhan perintahkan? Tuhan perintahkan agar ni tadi. Agar yuhibbu, ini adalah fi'il yang diambil dari ahibbu tadi. Ahibbu fi'il amar. Jadi kita nak tukar kepada fi'il mudhari' untuk ataupun agar fi'il dia adalah yuhibbu. Yang bahagian yuhibbu. Suka. Wow di situ untuk ramai. Kan ahlus sama kan, penduduk-penduduk langit. Jadi ramai maka kita gunakan wow juga. Bi'an yuhibbu merujuk kepada orang tadi. Jawapannya amar Allah bi'an yuhibbuhu. Amar Allahu bi'an yuhibbuhu. Ataupun ya'murullahu subhanahu wa ta'ala Jibril wa ahla sama. Agar apa? Agar menyayangi mereka. Nah. Okay, dapat An yuhibbuhu. Baik. Sekejap Ustaz. Boleh. Asal okay, nombor 3. Ma jaza'u min nawa bi fi'li
saiyati fal amilaha. Apa balasan niat Ustaz? Alasan siapa yang berniat Siapa yang berniat melakukan kejahatan tapi tidak melakukannya. tapi tak melakukannya. Itu jawapannya kataba Kataba ibadah di sana kamilah. lagi kali katabahallahu katabaha Allah menulis benda itu lahu Ibadah katabahallahu lahu ibadah kamilah. ibadah ke hasanah Hasanah katabahallahu lahu hasanah kamilah. kamilah. Allah tulis untuk dia satu kebaikan penuh ya. Hasanah kamilah. Nah, hasanah kamilah. Okey. Limaza Allahu jaza'u hasanati. Limaza tu kenapa? Da'afa. Apa? Menggandakan. Ya, perkataan mengganda tadi. Da'afa yuda'ifu, menggandakan. Kenapa Allah menggandakan? Pahala untuk kebaikan. Balasan ataupun pahala kebaikan-kebaikan kan. Kenapa Tuhan menggandakan? Kalau dalam hadis tadi sehingga 770 gandaan sayang. Ini menunjukkan kepada apa? Tak ada jawapan ni, tak ada dalam teks, tapi kita boleh fahami apa yang pelajaran yang kita boleh faham di sini. Lianna Allah Ta'ala yuhibbu al-insan. Lianna Allah Ta'ala, boleh diterima jawapan. Lianna Allah Ta'ala Yuhibbu al-insan. Tapi kita tukarlah perkataan insan. Kalau jawab yuhibbul insan, sebagai manusia itu tak kurang tepatlah. Insan yang bagaimana? Insan yang mungkin kita boleh tambah, insan orang yang banyak buat baik ke? Dan dia buat baik, so kita tukar, kita tambah li'anna Allah Ta'ala yuhibbu al-lazi jawapannya al-lazi melakukan apa dia perkataan melakukan tadi? Amila kan? Amila ataupun ya'malu yang melakukan apa? Kebaikan. Al-hasanat. Nah, alladhi ya'malu al-hasanat. Boleh diterima jawapan. Lianna Allah Ta'ala yuhibbu al-lazi. Al-insan boleh. Al-insan al-lazi tambah sikit. Al-insan alladhi ya'malu al-hasanat. Ataupun kalau dalam Quran, orang yang buat baik, Tuhan gelar mereka dengan al-muhsinin. Ada kan? Al-muhsinin. Inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Artinya orang-orang yang buat kebaikan. Okay, boleh. Siapa nak kata ni rahmat Allah pun boleh. Ada soal Arab. Soal Khamis.
Soal khamis, Hamzah. Yang kelima, kaifa takunu hayatul abdi al-mahbub indallah. Kaifa ni bagaimana, takunu ni kehidupan Ustaz. Kehidupan yang hayatu. Hayatu. Takunu ni perkataan kana, yakunu, terjemahan dia depends. Kalau kana yang kita dah belajar was lah kan. Kalau yakunu dalam bentuk mudhari', kadang-kadang kita terjemah dengan is. Kadang-kadang terjemah sayakunu will be. Jadi tengok konteks. Di sini boleh terjemah is je lah. How is the life of the servant. Dalam bahasa Melayu tak ada terjemahan lah ya. Tak ada terjemahan dia. Jawapan dia Makna dia dulu. makna dia. Hayatu tu kehidupan al-abdi mahbub, hamba yang dicintai Allah. Betul. Al-mahbub yang dikasihi, al-mahbub. Orang-orang yang dikasihi ataupun orang yang dikasihi Allah. Kalau jawapan dia yadkhulu ila jannah. Yadkhulu jannah. Boleh. Jadi kalau Allah dah suka, sudah tentulah dia akan masuk jannah. Yadkhulu tak payah ila. Terus saja yadkhulu jannah. Boleh. Itu kalau di akhirat nanti lah. Kalau di dunia, dalam hadis tadi dia kata apa? Kalau di dunia, ataupun nak kata hidup dia bahagia di dunia. Hidup bahagia di dunia dalam akhirat. Kata bahagia. Anyone? Bahagia? Sa'idah. Boleh kan? Sa'id ya. Yang bahagia. Sa'id. Dan Sa'idah. Hayatan Sa'idah. Kata dia kat depan kita kata Ya'ishu, dia hidup. Ya'ishu hayatan Sa'idah Fit dunia. di dunia wal akhirah. Di dunia wal akhirah. Nama dia Ya'ishu hidup. Hayatan Sa'idah. فهذه هي التدريب أو التدريبات أو الأسئلة للتدريب الأول. Kita dapat baik. Al-an al-mufradat. Seterusnya, hati muradifah al-kalimah allati tahtaha qaddun fil jumlah al-atiyah. Nombor 1, ta'awada ahlu, maksudnya bekerjasama. Ahlu tu ahli ataupun duduk. Al-qaryah, kampung. Ala bina al-masjid, dalam membina masjid. Okay, betul. Dia bekerjasama dalam membina masjid. Itu apa terjemah lain? Ma muradifu kalimah ahlu. Perkataan sinonim. Apa dia? Ma muradifu. Yang sesuai lah. Sukanu. Sukanu. Naam. Al-munasib. Untuk ayat ni sukan lah ya. Sukan bermakna penduduk. Sukan yang berkarya. Sahih. Seterusnya, amila al-mu'mini amalan salihan. Mukmin beramal, melakukan amalan soleh. Amalan baik lah, soleh. Amalan baik. Amila fa'ala. Fa'ala boleh.
fa'ala amalan salihan. Naam. Ya, seterusnya bayyana al-muallimu darsa. Bayyana menerangkan, muallimu guru, al-darsa pelajaran. Bayyana wada'a. Wada'a meletakkan. Wadaha. Waddaha. Wadaha. Ada syaddah ya, waddaha. Waddaha menerangkan. Wadih kita kata jelas, terang. Wadih. Waddaha menerangkan. Naam, sahih. Seterusnya tuhibbu at-talibatu, pelajar menyukai at-tajul Tajawuz. internet. At-tajul melayari di internet. Internet lah ya. So, tuhibbu talibatu tajawul. Baca dia tajawul. Tajawul. Tajawul ni makna asalnya bersia-sia. Ini makna melayari. Nah, Jawapan dia tusa'idu ataupun tufarrihu. tusa'idu ataupun Tufarrihu. Okey, yang pertama tusa'idu tak boleh. Kalau kita Tak sebut boleh. tusa'idu dah jadi makna lain. Bukan makna suka. Tusa'idu makna membantu. Lain. Jadi dia bukan tusa'idu. Kalau tufarrihu tadi menggembirakan. Pun lain juga maknanya. So kita ambil perkataan yang lain di sini. Kita kata tuhibbu taqahu pun tak sesuai, gembira. Ini dia suka. Suka ada perkataan lain boleh guna. Yang pertama ta'syiku. Asyik. Bahasa Melayu kita kata asyik kan. Atau ta'syaku. Ta'syaku artinya dia asyik lah, dia suka lah tu. Ta'syaku. Ataupun perkataan yang kedua boleh guna untuk bermakna suka, kita kata targhabu. Targhabu at-talibatu fit tajawul fil internet. Boleh ya. So ta'syaku ataupun targhabu. Yang biasa yang kedua ni lah. Targhabu lah. Jadi targhabu. Seterusnya hamma atau rajul, lelaki berniat biziarati ummi, menziarahi ibunya. Lelaki-lelaki itu berniat untuk menziarahi ibunya, betul. So hamma di mana? Hamma nawa. Betul. Yang kita selalu sebut dalam niat tu kan, nawai itu waktu saya lah. Nawa. So fi'il dia nawa. Telah berniat. Nah. Seterusnya yunadi Ahmad sadiqahu bikunyatihi. Yunadi memanggil Ahmad sadiqahu, kawan Ahmad. Bukan kawan Ahmad ni. Ahmad yang fa'il ni. Dia fa'il. Ahmad memanggil. Ahmad memanggil sadiqahu, kawannya lah. Kawannya. Jadi kita tak boleh kawan Ahmad yang manggil, salah. Ahmad, fa'il dia kan dari depan tu. Fa'il, marfu, Ahmad lah yang memanggil. Ahmad memanggil sahabatnya dengan nama panggilan kan. Nama panggilan kuliah yang ada Abu ataupun Aba tu ya. Abu. Jadi dia panggil kawan dia dengan Abu. Abu Ahmad, ya Abu Ali. Fa yunadi. Dan kalimah ukhra bermakna yunadi, memanggil. Yad'u boleh. Yad'u pun bermakna memanggil. Yad'u Ahmad sadiqahu bi kunyatihi. Nah, hadhihi muradih dan asal kalimat. Terus saja berikan jawapan. Rafdun Rafdun
Qablun. Qablun ada kurang sedikit. Qabul. 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 Baca dia qabul. Dan rafdun tu reject. Qabul rejection. Rejection. Rafdun. So, penerimaan dia. Penerimaan. Kalau kita kahwin tu ijab, qabul kan. Kalau kita ijab tu yang bagian bapa tu lah, saya nikahkan tu. Qabul lah, saya tulis qabul. Semua tawaran offer daripada ayah. Seterusnya sayyi'ah hasanah. Nah, sayyi'ah hasanah. Sayyi'ah hasanah ni sama ada makna kejahatan, Keburukan, kebaikan. ataupun boleh terjemah dengan makna dosa pahala lah. Satu dosa, satu pahala. Naqisah. Naqisah kamilah. Naqisah. Kamilah. Kamilah, panjang sedikit. Betul. Kamilah. Betul. Kalau kamilah dia tak ada makna. Kamilah. Kamilah. Naqisah. Jangan silap kata naqisah nanti dia makna tak ada. Kamilah. Kita al-ard as-sama. Naam, sahih. Al-ardu as-sama. Al-ardu bermakna bumi. bumi ya. Okay. Tapi kalau kadang-kadang kita jumpa al-ardu bermakna tanah pun juga. Tanah dalam kata nak beli tanah, al-ardu. Kita kata nak beli tanah, al-ardu. Boleh. Seterusnya yaqrahu yuhibbu. Naam, yaqrahu tak suka, yuhibbu suka. Terakhir yukhazu yuraji'u. Yurji'u. Yukhazu diambil, yurji'u dikembalikan ya. Boleh, tapi di sini dia nak ambil daripada teks, daripada hadis tadi. Disebut minal hadis asal. Dalam hadis kita kata lain. Diberikan. Dan penerimaan diberikan kepada orang tu. Dalam hadis tu dia ada perkataan yudau kan. Tapi kalau tulis yurji'u dalam exam saya terima. Sebab betul. Maksudnya di sini dia nak yang dalam teks lah. Kita kata maaf yudau. Ataupun yurji'u dipulangkan. Baik, sahih. Nah, azab tadrib asani. Mufrad jamak. Mufrad wa jamak. Yang pertama ad'afun di'fun. Di'fun, nah. Ini gandaan ya, di'fun. Satu ganda di'fun. Ad'af banyak gandaan. Yang kedua anbiya nabiyun. Anbiya nabiyun. So, nabiyun ada dua jamak ya, satu anbiya, satu lagi nabiyuna pun boleh juga jamak dia. Nabiyuna. Nabi cuma dalam doa yang kita guna selalu al-anbiya lah yang kita baca. Boleh? Dua-dua boleh. Sayyi'at. Seterusnya sayyi'atu. Satu. Sayyi'atun. Jadi Sayyi'atu. Sata tu yang seperti saya sebutkan, sata ni antara fungsi dia selain daripada dia muzakkar ke muannas, selain itu antara fungsinya menunjukkan kepada satu dosa, satu kejahatan. Sayyi'atun ini jamak dia. Sayyi'at banyak kejahatan. Seterusnya malaikah malakun. Betul Malaikah ni jamak bukannya satu. Kalau dalam bahasa Melayu satu lah. Dalam bahasa Arab malaikah ramai, banyak malaikat. Mufrad dia malak. Jadi kalau kita merujuk kepada malaikat Jibril, malakul Jibril, malakun. Ibadatun. Tak boleh. Kalau ibadah dia dah jadi makna lain. Ibadah. Ibadah ni bukan makna satu. Abdun. Betul. 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 Dekat-dekat je semua kan. Jadi kita kena pastikan lah betul-betul. Hamba-hamba. Seterusnya. Samawat sama. Langit
Samawat langit-langit lah. 7 langit kan. Baik, hadza huwa. Ada lagi tak? Ada lagi sikit okey. Wa akhiran gimana? Tadi Okay. cuba ni. Kita tekan dia. Nombor 1, maksudnya berganda. Berganda. Ayat dia Saman ada jajat al-fad. Samanud dajaja ad'af. Ad'af. Samanud dajaja ad'af. Nak kata harga Ayam berganda. ayam berganda-ganda kan? Ha. Harga ayam berganda-ganda. Samanu okey, ni nak tambah sikit. Samanud dajaj ataupun dajaja. Samanud dajaj ad'afun ad'af berganda-ganda. Berganda-ganda compare dengan harga boleh kita tambahkan sikit. Ad'afu Samanud dajaj ad'afu si'arul kita kata berbanding dengan harga. Si'aru ni harga juga ya. Banding dengan kita berbanding dengan harga semalam lah. Ada yang tahu perkataan semalam? Ams. Kita kata berbanding dengan harga semalam, harga dia sekarang ni dah berganda-ganda. Boleh? Si'aru al-ams. Boleh. Sama ni dajaj ataupun dajajah. Kalau kita sebut dajajah, dia merujuk kepada apa tadi? Kita marbuqah tadi. Dia merujuk kepada ni bukannya ayam jantan, ayam betina, bukan. Dia dua-dua ayam betina. Jadi tak patut kita kan mana bukan. Dua-dua ayam betina, tapi beza tadi kalau kita nak kata seekor. Ayam jantan, ayam seekor. Harga seekor ayam itu. Tapi kalau kita kata dajaj, ayam pun. Ayam. Kita boleh guna dajajah ataupun guna dajaj. Nah, rakam isnad, nada. Nada maksud dia memanggil. Nada Muhammad. Nada Muhammad As-sahabat. Nada Muhammad as-sahabat. Okay, nak kata apa ni? Memanggil Muhammad sahabat ni. Muhammad sahabat. Okay, Muhammad ni merujuk pada orang kita ataupun Muhammad Nabi. Nabi kita ataupun orang biasa. Orang biasa. Okey, kalau orang biasa kita tak guna lah perkataan sahabat. Sahabat ni dia lebih merujuk pada ashab, sahabat-sahabat Nabi. Kalau kawan-kawan kita biasa, kita guna perkataan yang selalu kita guna, kawan-kawan. Sodiko. Sodik, seorang, kalau ramai. Sodi. Asdiko. Asdiqa kan. Asdiqa, kita tambah nak asdiqa apa sahabat-sahabat dia. Ya. Jadi sahabat ni selalunya digunakan untuk sahabat merujuk pada companion sahabat sahabat. Kalau kawan-kawan kita gunalah perkataan sadi ataupun boleh satu lagi perkataan ashab juga. Orang yang selalu kita buat ashab tu. Ini pun boleh. Tapi as-sahabah ni jarang saya jumpa untuk kawan-kawan. Itu dia pemilihan perkataan al-hasanah. Okey. Nombor 3, al-hasanah baik. Al-sadiqati min al-hasanah. Dia bukan baik di sini. Hasanah ni dia apa tadi dalam kebaikan. Jadi ayat dia sadiqati min al-hasanah ya. Kita tak berapa kena. Kalau nak kata kawan saya baik, terus saja sadiqati hasanah. Tak payah min lagi. Hasanah. Tapi yang kita nak di sini hasanah makna kebaikan, mungkin kita boleh pastikan sadiqati buat baik, melakukan kebaikan.
Amalan. Amala fi'il dia. Ya'malu tak. Tadi kata ta'malu amalan. Ataupun terus saja melakukan hasanah. Ta'malu hasanah. Tak payah amalan lagi. Kalau amalan nanti kita kena guna muzakkar. Amalan hasanan. Kita nak terus hasanah saja. Terus tambah so hasanah ni makna kebaikan. Nah. Arba'ah ya'malu. So ya'malu melakukan. Ya'malul at-talibu fil al-mustahfi. Ya'malu at-talibu fi Al-mustahfi. Mustahfi. Mustashfa ke? Mustashfi ke mustashfa? Mustashfa. Hospital. Hospital. Okay. So dia bekerja di hospital. Okay. Mustashfa. Ya'malu betul. Ya'malu fi al-mustashfa al-mustashfi mustashfa. Sahih. Ya'malu at-tabib pun boleh lah. At-talib ke tabib? Tabib kan. Tabib kan. Tabib. Ya'malu at-tabib. Okay. Ahabba. Kata suka. Ahabba suka. Ahabba Ali min Abi. Ahabba Ali. Apa amin? Terus saja. Dia suka Abi. Ali suka saya. Bapa saya ke? Ali suka bapa saya. Ali suka Bapanya Ustaz. bapanya. Okay, Bapanya. Abahu his father lah. Abah kan. Abul abah. Ahabba Ali abahu. Yuhibbu fi'il mudhari' ni yuhibbu. Ahabba tu fi'il madhi dia telah suka. Yuhibbu. Naam. Wa akhiran hamma. Yang akhir sekali hamma. Hamma tadi Tak tahu nak buat macam mana. awal dia berniat kan ataupun dia ada intention nak buat sesuatu. Okay, so kita ubah kita daripada teks. Jadi hamma kita kata dia ni berniat, dia ni ada usaha untuk buat benda baik. Baik. Jangan gunakan kata Fi'lin khair. fi'il khair boleh. So hamma kita akan hamma ari hammal rajulu ke hammal mu'minu kan boleh. Hammal rajulu ni bi kita sambungkan dengan apa perbuatan yang dia nak buat tadi. Hammal rajulu bi Fi'lin khair. Hammal rajulu bi fi'li azab. Okay, azab ya. Okay, sudah. Lain kan. Ada soalan sebelum kita ni? Kita Tak ada. Tak ada. Kita tak ada, besok kita ada lagi satu besok satu lagi presentation kan? Besok satu lagi Al-Imam Mustafa, kita dah cover lah tajuk semua dan hari Khamis saya akan buat revision sedikit kalau ada nak tanya revision dan kita akan lihat tajuk esei. Esei kita tak lihat langsung kan? Esei tu ataupun kami melambat sangat, balik cuba lihat tadi dalam setiap tajuk-tajuk teks tu di hujung-hujung tu kan ada esei tu kan? Ada setengah itu tu tajuk contohnya macam tajuk yang hari ni dia ambil balik daripada teks. Artinya konten itu kita boleh dapat daripada teks itulah jazaa'ul hasanat. Tapi ada setengah tajuk tu dia agak lain sedikit. Cuba lihat dulu. Buat tak payah nak buat petikan, tak payah nak buat paragraf yang macam karangan dia tak payah. Just buat in point form pun cukup. Point satu apa dia. Apa-apa saja as long as it's related to the topic. Cuba dulu nanti kita bisa takut nampak sangat dan kami pun tak sempat nak ingat dan sebagainya. Okay, nahtatimu ad-darsa di tasbih kafara wa surah al-asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, syukran, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. 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 Syukran Ustaz.